Korang mesti pernah tengok kan cerita Tarzan, A Werewolf Boy, The Jungle Book dan Twilight yang ada serigala jadian tu lah. Tapi korang pernah terfikir tak watak-watak tu semua wujud dekat dunia sebenar? Kalau watak-watak tu wujud, mesti kita terfikirkan macam mana pergaulan diorang dengan manusia, macam mana diorang makan, macam mana diorang minum, macam mana diorang bercakap dengan manusia. Untuk pengetahuan korang, manusia yang dibela oleh haiwan itu wujud. Mereka digelar sebagai the feral child. Feral child ni bermaksud kanak-kanak yang dibesarkan di kawasan terpencil seperti di pedalaman yang jauh daripada hubungan dengan manusia. So mereka ni tak ada kontak langsung dengan manusia kerana ditinggalkan atau terpisah dengan ibu bapa mereka. Disebabkan komuniti yang terdekat mereka adalah haiwan, so cara hidup mereka pun sama seperti haiwan. Mereka tak boleh berkomunikasi secara normal sebab tak ada role model. Macam kalau kita, mesti mak ayah kita yang ajarkan macam mana kita nak bercakap, macam mana cara minum, makan semua. Tapi diorang ni dah tak ada manusia, haiwan je sekeliling mereka. Jadi role model mereka adalah haiwan. 5. Budak lelaki Syria yang dibesarkan oleh rusa. Kisah budak Syria yang dibesarkan oleh rusa Gezel ini merupakan satu-satunya kisah di mana dia gagal dibawa keluar daripada komuniti rusa tersebut. Terdapat dua versi tentang kisah budak Syria ini. Versi yang pertama di mana budak Syria ini ditangkap oleh pemburu semasa dia berlari di padang pasir bersama dengan sekumpulan rusa Gezel. Bila pemburu tu dah jumpa dia and then dibawa balik, kerajaan Syria nak ambil budak tu untuk dijadikan bahan kajian. Tetapi berlaku perebutan antara doktor di Perancis dan Amerika. Mereka juga nak ambil budak Syria ini untuk dijadikan kajian. Tapi kemenangan berpihak kepada Syria. So, nak dijadikan cerita, waktu tu kerajaan Syria kehabisan dana untuk buat kajian tersebut. Jadi budak Syria tu ditinggalkan di tepi jalan. Dia menjadi seorang gelandangan dan mengambil upah dari penduduk tempatan untuk menyara kehidupan dia seharian. Manakala dalam versi nombor 2, ada seorang ahli antropologi bernama John telah menjumpai budak Syria ni. Bila dia jumpa budak Syria ni, dia nampak budak Syria tu hidup seperti rusa. Dia berjalan menggunakan dua tangan dan juga dua kaki dia. So dia jalan jadi nampak macam 4 kaki lah dia jalan tu. And then dia makan semua pokok-pokok yang ada dekat padang pasir tu. Sama macam rusa juga. Budak Syria ni dia punya lain daripada budak-budak lain. Jadi budak Syria ni dia menggerakkan hidung dia sama macam dia macam rusa. Korang pernah tengok tak lembu atau kambing yang selalu gerak-gerakkan hidung dia? Macam itulah pergerakan yang dibuat oleh budak Syria tu. Dilaporkan pada tahun 1996, cubaan untuk menangkap budak Syria ni dijalankan tapi gagal. Ada juga pihak yang menyatakan cerita budak Syria ni direka-reka oleh wartawan yang tak tahu nak keluar cerita apa. So macam cerita tu ramai orang tak percaya sebab tak ada bukti kukuh yang menunjukkan ada budak tu wujud. Tapi John ni percaya dengan kisah tu. So dia buat satu buku yang bertajuk The Gezel Boy. 6. Marcos Rodriguez Pantoja dibesarkan oleh serigala. Marcos ni seorang budak miskin yang dijual oleh ayahnya kepada seorang pengembala kambing yang tinggal di Sierra Morena. Pengembala yang membeli Marcos ni tinggal di dalam gua dan mengembala sekumpulan kambing. Sewaktu pengembala ni masih hidup, dia mengajar Marcos cara-cara untuk hidup dan mencari makanan seperti manusia. Tapi setelah kematian pengembala tersebut, Marcos ni tinggal seorang diri. Di dalam gua tersebut, dia hanya tinggal bersama sekumpulan serigala yang ditinggalkan oleh pengembala tersebut. Marcos ni bernasib baik sebab telah diajar cara-cara hidup untuk mencari makan, dia ada sedikitlah cara hidup seperti manusia sebab dia diajar oleh pengembala tersebut. So dia tak makanlah daging mentah apa semua tu. Dia tahu cara untuk buat makanan dia sendiri. Marcos ni dia tinggal selama 12 tahun seorang diri bersama dengan sekumpulan serigala tersebut. So dalam masa 12 tahun tu dia memang rapat dengan serigala tu. Serigala tu macam family dia lah sebab dekat
dalam gua tu memang dia seorang je manusia, yang lain semua binatang. Selepas 12 tahun hidup dalam gua tu, terdapat seorang ahli tentera sivil Sepanyol telah menangkap Marcos dan membawa Marcos kembali ke peradaban manusia. Waktu Marcos ditangkap tu, dia dah berusia 19 tahun. So Marcos ni dia tak sama macam kisah-kisah yang sebelum ni. Dia dah ada basic macam mana nak hidup macam manusia. So hidup dia tu tak susah untuk dia adapt dengan manusia sekeliling. Tapi sementara dia nak biasa dengan kawasan baru tu, susah juga. Sebab dia selalu teringatkan dia punya family serigala dekat dalam gua tu. Dia selalu berharap yang dia boleh kembali ke gua tersebut. Pada tahun 2007, seorang pengarah filem yang bernama Olivares telah mengajak Marcos untuk bekerjasama untuk menghasilkan sebuah filem berdasarkan kehidupan Marcos sendiri. Filem tu berjudul Among Wolves. 7. Vanya Woody dibesarkan oleh burung. Pada umur 8 tahun, Vanya ditemui di dalam sangkar di dalam rumahnya di Rusia. Kisah Vanya ni lain daripada kisah sebelumnya. Kisah Vanya ni jadi apabila ibunya sendiri melayan Vanya seperti seekor burung. Dekat rumah Vanya ni banyak sangkar burung dan Vanya juga dilayan seperti seekor burung dan bukan seperti seorang anak oleh ibunya. Sebab Vanya ni bergaul dengan banyak burung, so dia ni pandai bersiul, dia berjalan seperti burung dan dia mencangkung. Dia tak duduk seperti manusia biasa. Walaupun Vanya ni tidak diseksa oleh ibunya, tapi tidak ada interaksi antara Vanya dan ibunya. So dia ni tak boleh nak adapt macam mana cara manusia ni hidup. Jadi dia berkawan dengan burung-burung yang ada dekat rumah dia. Selepas ditemui, Vanya ni diselamatkan daripada ibunya dan diletakkan di dalam penjagaan unit pemulihan. Pada tahun 2008, ibu Vanya hilang hak penjagaan terhadapnya. 8. Ozana Malaya, membesar bersama anjing. Kisah yang berlaku pada 1991 yang di mana Ozana ni berasal daripada Ukraine. Dia ditemui di dalam rumah anjing di luar kawasan rumah dia. Pihak polis telah menemui Ozana di luar rumah dan sewaktu tu ibu dan bapanya seorang kaki botol. So ibu bapa dia ni memang tak jaga anak dia. So disebabkan ibu bapa Ozana ni mengabaikan dia, so Ozana ni selalu tidur di dalam rumah anjing. Selama 5 tahun, Ozana ni hidup bersama anjing dia. Walaupun ada interaksi antara ibu dan ayahnya, tapi terlalu sedikit sebab ibu dan ayah dia memang kaki botol, so memang Ozana ni 100% diabaikan. So Ozana ni yang tak ada banyak interaksi dengan mak ayah dia, cara hidup dia sama macam anjing tu. So dia belajar semua benda daripada anjing dia. Dia berjalan dengan merangkak, dia makan daging mentah, so dia suka menggonggong tulang. Jadi Ozana ni dia tak bercakap, dia hanya tahu menyalak dan menggonggong tulang. Jadi Ozana ni selepas diselamatkan, dia mengambil masa yang sangat lama untuk pulih untuk menjadi manusia biasa. Selepas tu Ozana ditempatkan di Institut Mental Kanak-kanak dan dia menghabiskan masa dia untuk memelihara haiwan di sana. Sekarang Ozana berusia 32 tahun. So, apa pendapat korang tentang kisah ni? Kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat bawah. Kalau korang ada tajuk baru yang nak Ana cerita pun, komen dekat bawah. So, siapa yang tak subscribe lagi, boleh subscribe dekat bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Bye!